Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih saudara pengurusi majlis yang dikasihi, yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang, Presiden PAS, merangkap Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Malaysia, yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razi bin Muhammad Jidin, Naib Presiden Bersatu Malaysia, sahabat-sahabat pimpinan, ahli parlimen, ADUN, daripada PAS, daripada Bersatu, dan juga pimpinan daripada gerakan yang hadir sama pada hari ini, yang diraikan calon kita yang insya-Allah dengan sokongan kita semua bakal menjadi ADUN Simpan Jeram insya-Allah, Profesor Madya Dr. Muhammad Mazli bin Yahya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya cuma diberi masa selama 20 minit saja untuk berucap. Dan sudah tentulah sebagai ahli parlimen yang paling barulah menang pilihan raya kecil baru-baru ini, ia adalah satu kisah yang cukup sensasi. Tuan-tuan, kita baru selesai berhadapan dengan pilihan raya negeri di 6 negeri. Satu-satu negeri yang ada bersekali dengan pilihan raya parlimen baru-baru ini di Kuala Terengganu. Kalau tuan-tuan ingat, di dalam pilihan raya umum yang ke-15 peringkat parlimen yang lalu, bulan 11 yang lalu, mengikut kajian yang telah dibuat oleh para penganalisis tentang pola pengundian, saya terbaca kajian oleh Bridget Welsh, seorang pengkaji yang turut dimuatkan di Malaysia kini. Saya ambil sumber itulah, senang. Menyatakan pada pilihan raya bulan 11 yang lalu, orang Melayu sebanyak 56% mengundi Perikatan Nasional. Kemudian dalam 30% lagi mengundi Barisan Nasional yang ketika itu mengambil pendekatan yang sama, menolak Datuk Seri Anwar Ibrahim, menolak DAP. Hanya 11% daripada orang Melayu di dalam pilihan raya umum bulan 11 yang lalu menyokong Pakatan Harapan. 8 bulan kemudian, baru-baru ini di dalam pilihan raya negeri, di 6 negeri, Perikatan Nasional telah mencapai lonjakan sokongan di kalangan orang Melayu. Mengikut kajian baru-baru ini, daripada 56% pada pilihan raya bulan 11 yang lalu, orang Melayu antara 75% hingga 83% di dalam pilihan raya baru-baru ini mendukung Perikatan Nasional. Dan pilihan raya yang berlangsung di kebanyakannya adalah negeri-negeri yang disifatkan sebagai negeri yang majoriti orang Melayu. Saya sebut pasal Melayu ini kerana di negeri Johor inilah antara tempat bermulanya gerakan kemerdekaan penyatuan orang Melayu yang ketika itu yang kita sebut melalui UMNO ini. Sahabat seagama kita, sahabat seperjuangan kita, perjuangan yang sama, baru-baru ini mencatat kemarahan yang luar biasa Perikatan Nasional. Di negeri Terengganu mencapai kemenangan 32-0. 32-0, tuan-tuan. Ada yang menyebut bahawa bila disebut
kerajaan perpaduan adalah kerajaan tanpa pembangkang. Tapi di Terengganu, kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan tanpa pembangkang. Bukan sahaja semua adun 32 daripada Perikatan Nasional, 80 juga ahli parlimen daripada Perikatan Nasional. Begitu juga di Kelantan. Hanya tinggal 2 sahaja daripada 40 lebih Dewan Undangan Negeri. Di Kedah hanya tinggal berapa? 3. Dan juga tuan-tuan, begitulah kemarahan seperti mana yang disebut tadi di Negeri Selangor, di Pulau Pinang, di Negeri Sembilan tadi disebut berapa? 5. Tapi tidak disebut bahawa ada 10 lagi yang kita kalah dengan majoriti yang kurang daripada 1000 di Negeri Sembilan. Menunjukkan bahawa Perikatan Nasional terus marah untuk memimpin rakyat Malaysia, insya-Allah. Tuan-tuan, hasrat kita dari segi penyatuan ummah tidak pernah padam. Sejak daripada kita memulakan bersama Muafakat Nasional, kita bercakap soal penyatuan. Pada pilihan raya di Johor dulu pun kita datang dalam keadaan silaturahim kita jaga. Kerana kita percaya hati nurani rakyat di Johor ini bersama dengan kita, insya-Allah. Betul atau tidak? Saya sendiri pernah menjadi timbalan menteri. Menjadi timbalan menteri di dalam kerajaan Perikatan Nasional ketika dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kemudiannya di bawah Datuk Seri Ismail Sabri. Kedua-dua saya timbalan menteri, kedua-dua menteri yang duduk atas saya menteri daripada UMNO. Pertama Khairi Jamaluddin di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi yang berusaha menjalankan program vaksinasi yang dimulakan di bawah Perikatan Nasional yang menjadi kunci kepada pelan pemulihan negara yang hari ini kita boleh berhimpun dan sebagainya menyelamatkan negara adalah hasil daripada perjuangan yang dimulakan di bawah kerajaan pimpinan Perikatan Nasional ketika itu. Dan kemudiannya saya menjadi timbalan menteri ketika di bawah Datuk Seri Adham Baba, pemimpin daripada Johor, daripada UMNO. Kita sedih ketika itu kerana tidak dapat bersama. Dan saya masih ingat, tak salah untuk saya sebut, dia kata tak apalah, kalau dikarenakan sebelum pilihan raya kita tak dapat bekerjasama, insya-Allah lepas pilihan raya, insya-Allah kita akan berjumpa lagi, bersama lagi. Hati ini mendoakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala satukan hati kita, semua orang Melayu, semua orang Islam ini. Kerana kunci kepada pembangunan negara, kekuatan negara adalah merupakan perpaduan penyatuan ummah di dalam negara ini. Dan untuk memulakannya tidak lain dan tidak bukan kita orang Islam, orang Melayu kena terlebih dahulu menunjukkan contoh bersatu padu. Dan bersama-sama dengan kita, rakan-rakan kita akan bersama dengan kita. Sekarang gerakan bersama dengan kita, kita ada wakil daripada gerakan hadir sama bersama dengan kita di depan ni, tepuk tangan semua. Tuan-tuan, saya menang baru-baru ini. Petition yang dikenakan terhadap saya tidak bukan dan tidak lain adalah kerana UMNO merasa perlu mencalarkan imej kemenangan besar kita di dalam pilihan raya yang lalu. Kerana imej prihatin, bersih dan stabil ini melekat di hati rakyat, diterima oleh rakyat. Dan mereka tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan kekalahan yang besar di dalam pilihan raya yang lalu. Pilihan raya yang lalu saya mencapai kemenangan dengan majoriti 40,907. Mereka membuat petition. Dan akhirnya ketika itu, ketika keputusan diberikan oleh mahkamah, kita menjawab bahawa tak perlu turun naik mahkamah. Rakyat tahu apa sebenarnya yang berlaku. Biarlah rakyat yang memberi jawapan ketika itu.
Dan ketika itu, melalui pilihan raya kecil parlimen, formula yang selalu disebut oleh Datuk Seri Zahid Hamidi ini, Datuk Seri Zahid Hamidi beritahu, kalau dulu Barisan Nasional sahaja, sekarang ni bersama dengan Pakatan Harapan, campur undi Pakatan Harapan, campur undi Barisan Nasional, dia akan bertambah berkali ganda undi untuk mereka. Betul atau tidak? Tidak betul. Dan inilah yang berlaku di Kuala Terengganu. Bukan sahaja pihak pempetition UMNO memberi laluan kepada calon yang dipilih sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, wakil kepada beliau, calon daripada Pakatan Harapan. Kalau dikira campur keduanya, sepatutnya dulu calon daripada Pakatan Harapan mendapat 10,000 undi, calon daripada Barisan Nasional mendapat 22,000 undi. Sepatutnya mereka memperoleh 32,000 undi lah. Tetapi baru-baru ini tuan-tuan, di dalam pilihan raya di negeri Terengganu, ternyata tuan-tuan, calon pilihan Perdana Menteri sendiri mendapat undi yang jauh lebih corot daripada apa yang mereka capai 8 bulan yang lalu. Dikarenakan itu, pilihan raya kecil di Kuala Terengganu mencatat pertambahan pula daripada undi. Pertambahan daripada mana tuan-tuan? Sudah tentulah tuan-tuan, pertambahan ini tidak lain dan tidak bukan selain daripada penyokong yang sedia ada di dalam Perikatan Nasional, tetapi juga dengan kesedaran daripada sahabat-sahabat kami daripada kalangan UMNO, penyokong UMNO yang sedar bahawa sudah tiba masanya kita menyedari realiti di dalam negara ini, betapa kita perlu satukan ummah di dalam negara ini. Dan kerana itu saya berterima kasih. Dan perkara ini bukan sahaja berlaku di Kuala Terengganu, malah berlaku di seluruh 6 negeri yang berlaku ini. 6 negeri yang berlangsung pilihan raya negeri itu. Dan saya yakin sama saja di Johor ini, insya-Allah. Saya yakin orang Johor, saya yakin pengundi di Simpang Jeram juga mempunyai hasrat yang sama untuk bersama-sama kita dalam penyatuan ummah memenangkan calon kita Dr. Mazri, calon daripada Perikatan Nasional. Boleh atau tidak? Boleh. Jadi saya rasa itu sajalah ucapan yang saya ingin sampaikan. Dr. Mazri ini bukan orang yang asing kepada saya sendiri. Sebab saya sendiri ketika beliau di Universiti Kebangsaan Malaysia, saya juga adalah pimpinan pelajar ketika itu di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau bukan mempunyai bakat kepimpinan yang diada-adakan. Walaupun beliau merendah diri tadi, sebenarnya bakat kepimpinan beliau sejak daripada alam menjadi kepimpinan di peringkat mahasiswa lagi. Ini tokoh yang kita tampilkan kepada tuan-tuan untuk menjadi pemimpin di Simpang Jeram hari ini. InsyaAllah, saya rasa kita berada pada kedudukan yang baik. Saya rasa saya diminta untuk melancarkan. Sebelum saya menamatkan ucapan saya diminta untuk melancarkan kutipan derma dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya melancarkan kutipan derma jihad sempena dengan pilihan raya kecil Simpang Jeram ini. Sila. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Perikatan, perikatan, perikatan. Terima kasih.